merekodkan sekarang. Okey. So saya nak minta jasa baik anda. Okey. Saya ada appoint Cik Jiha dan juga Datuk Fazli untuk backup saya supaya dapat bantu untuk melancarkan program ini. Ada beberapa perkara yang saya nak ingatkan kepada anda. Pertama sekali, ini adalah marketing training. Okay. Mungkin ada yang kenal saya mengajar sales, branding, business management, tapi hari ini kita nak fokus pada marketing training. Nombor dua adalah di dalam program saya kalau boleh saya nak anda switch on video dan juga audio. Kenapa? Pertama, you guys dapat visibility atau nama lain dia publicity atau nama lain dia marketing. Orang nampak you, orang kenal you dan orang ada rasa nak tahu pasal business you sebab kenapa? You ada rename business you di situ. Kedua. Ketiga, di dalam program saya, kalau you tiada gangguan, alright? Ada dua jenis gangguan. Siapa yang biasa training dengan saya akan beritahu dua jenis gangguan. Pertama, gangguan kasar dan kedua adalah gangguan halus. Gangguan kasar, ada bunyi hacking, ada bunyi lori, ada bunyi horn and many more. Alright? Gangguan halus, ma, anak nak susu, ma, nak breakfast and so on. Bagi yang tak berpuasa. Okay, so please mute yourself sebab kita nak bantu juga usahawan lain supaya mereka tidak interrupted. Dan keempat, okay, di dalam program saya kalau boleh saya nak anda ada buku nota. Boleh tak saya tengok buku nota anda? Boleh tak angkat buku nota? Alright, Ibu Ferry ada buku nota. Okay, Puan Lina, fantastic. Siapa ni? Cik T. Okay. So, guys, sebelum saya terlajak lagi, please rename yourself supaya saya tahu siapakah anda. Okay, jangan pakai nama Zoom account atau seterusnya. So now, kita nak habiskan sesi ini pada pukul 12 hari. Tapi di dalam training saya, dalam sesi saya hari ini, kita punya training tak adalah sampai pukul 12. Saya akan beri masa sedikit kepada anda untuk sesi Q&A. So, sebarang soalan, kalau tidak keberatan juga boleh tanya pada penghujung nanti supaya saya boleh bantu anda secara detail. Alright. Setakat ni semua okey? Okey tak? Okey. Okey. Alright, fantastic. Hai, macam puasa je korang. Memang puasa pun. Memanglah puasa. Saya pun puasa, okey je. Tapi sekarang okeylah, tengah hari nanti insya-Allah lah. Anyway, boleh kita mulakan training kita? Jom. Yes. Jom, fantastic. Energi macam ni yang saya suka. Alright. So, you guys dalam program marketing training hari ni saya nak bawa you guys untuk dapatkan attention yang terbaik. You dapat conquer you punya market. Alright. So, sambil-sambil tu Cik Jia akan bantu saya untuk accept the audience. And then this is something yang saya lupa nak beritahu. Andai kata you guys ada berlaku like lagging and beberapa masalah, boleh bagi tahu di dalam WhatsApp group so that Cik Jiha boleh bantu di sana. So sedikit sebanyak tentang diri saya. Siapa yang kenal saya di dalam BNI, mungkin you guys kenal saya sebagai Kimia Law Business Management Consultant, dan juga saya juga adalah trainer untuk feature presentation dan juga saya head trainer untuk BNI KVS. So selain daripada tu mungkin ada kenal saya daripada luar, ada mungkin kenal daripada student-student Salesforce mentoring, CEO coaching, and ada juga yang basically kenal saya because of my previous profession, iaitu sebagai seorang arkitek. Tapi hari ini saya nak bantu anda untuk macam mana saya bawakan ke semua pengalaman saya dan bantu anda pada hari ini. Boleh? Boleh. Right. So since dia agak, saya rasa dia bukan lagging tetapi dia muted. Alright. Saya nak anda respons dengan saya dekat ruangan chat room. Boleh? Sesi dengan saya akan banyak guna chat room. Saya dah start buka chat room saya. Saya akan tengok nama-nama anda di sini dan for sure kalau saya minta anda respon, alright, Puan Linda, Mr. E, okay, dan kat sini saya nak you rename dulu nama. So that clear, saya boleh sebut nama anda. Okay. Fantastic, Puan Natasha. Now, saya nak bagi visibility kepada anda. Saya nak bantu naikkan personal branding anda. Siapa yang nak share, what is their expectation? What is your expectation untuk hadir sesi hari ini? Do you mind to share? Dia kalau sebut do you mind, I know one, dia memang no one. Okay, let's me petik nama you guys. Okay, I nak dengar daripada Puan Shazlin. Puan Shazlin, kemudian Ibu Ferry, kemudian saya nak dengar daripada Puan Suhada.
Suhadasu Italian Express. Biar dia terkejut sikit. Okay, Puan Shazlin, do you want to share? Apa yang you nak belajar hari ni, Puan Shazlin? Hari ni I nak belajar. Actually, I jarang masuk sessions macam ni. So, I think it will be a lot of benefit for me, insyaAllah. So, Alright, fantastic. Terima kasih Puan Shazlin. Okay, kita nak dengar Ibu Ferry. Dari Penang, Mai. Silakan Ibu Ferry. Ya, saya nak belajar you punya ilmu macam mana naikkan sale di Ramadan. Karena selalunya kalau Ramadan orang macam tak larat kan, tak nak melakukan bisnis. So saya nak belajar lebih deep. Okay, fantastic Ibu Ferry. Thank you so much. Puan Suhada, silakan. Saya nak dapatkan lebih ilmu dengan kawan-kawan tim baru dalam ini. Alright, fantastic Puan Suhada. Saya nak sebutlah seorang ni special saya tengok, alright. Mr. Yu, betul ke? I sebut your name? Ya, okay, betul. yes, Mr. Yu. What is your expectation today? To learn new marketing skill and strategy. Alright, fantastic. Okay, jom kita mulakan. Boleh? Boleh. Awesome. Alright, so this is something that maybe you guys boleh dah bersedia untuk take note. I akan bagi a lot of tactics and strategy kepada you guys to generate great marketing. So first thing first, I nak you bezakan dahulu. You buat marketing, dia kadang-kadang tak hasilkan sales. Kenapa? Sebab you tak buat ads. You tak ada iklan. You kena buat marketing untuk buat iklan, untuk buat sales. Anak you faham 3 perbezaan ini dahulu. Okay? Siapa yang faham apa yang saya cuba nak sampaikan ni, type nombor 1 dekat ruangan chat room. Okay? You kena buat marketing dahulu, kemudian buat advertising dan baru buat selling. Alright? Siapa yang faham, type nombor 1. Puan Shazlin. Alright? Puan Linda. Okay. Puan Siti Rohani. Alright? You guys bersama dengan saya? Mr. Yu. Okay? Alright. Saya nak teruskan. Kat sini. I nak you faham kenapa marketing is super important. Alright? First thing first, siapa yang kat sini saya nak tanya, ada banyak produk. Alright? Ada banyak produk kat sini. Okay, dia ada produk lebih daripada 1. I'm still watching siapa yang ada produk lebih daripada 1. Kat sini saya perasan sebenarnya ada Puan Liz, ada produk lebih daripada 1. Siapa tu? saya. Siapa saya tu? Saya lah. Okay, Puan Liz. Puan Liz. Okay. Siapa lagi ada produk lebih daripada 1? Puan Haliza. Alright, siapa lagi? Hai, Puan Cik T, Puan Linda, you guys ada produk lebih daripada 1. Alright. Percaya tak kalau saya cakap dengan you guys semua, kalau you ada produk yang lebih daripada 1, orang tak berapa clear dengan apa yang you buat. Is it sense? Setuju tak? Pak, saya menjual di mall. Alright. So, kat sini I nak you guys faham, tak ada masalah kalau jual banyak produk. Tak ada masalah kalau you ada banyak produk and then yang jadi masalah adalah orang tak tahu sebenarnya apa you punya specialty. Orang tak faham sebenarnya apa yang you buat kecuali cara macam mana you sampaikan. Saya nak bagi contoh kepada you guys. Ini adalah basically this is my team yang saya monitor. Alright, kita ada team yang living, kita ada Italian Express. I believe bila you jual produk, you ada 2 intention. Rata-rata saya tengok. Pertama intention adalah untuk menjual, kedua intention untuk merekrut. So bila you ada various intention, you kena deliver, you kena buat marketing untuk make it very clear. You nak recruit atau you nak menjual. Or else klien you akan nampak macam ni. Gambar ni purposely saya ambil dia blur dan saya pecahkan pixel dia. Alright? Supaya saya nak you guys nampak macam ni lah pandangan klien you. Kalau you cerita semua benda. Alright? So, kat sini tolong take note. Okay, tolong take note. Everything means nothing. Alright? Bila you cerita semua benda dalam satu konten, people tak faham langsung. So, make it focus. Boleh? Alright. I nak bagi tahu lagi satu. Bila you dah tahu apa yang you nak deliver. Alright? You kena tanya diri dulu kepada siapa yang you nak target. Rata-rata kebanyakan usahawan
Dia akan cakap, oh saya menjual lipstick saya kepada semua orang. Puan, saya tak pakai lipstick. I am not lady boy. Alright, I am boy, I am guy. So you kena spesifik. Saya menjual kepada wanita, saya menjual kepada suri rumah. You jual kat suri rumah, I balik rumah jadi suri hati. Okay, so you kena spesifik kepada siapa, or else macam dalam gambar. Klien depan you, tapi you pun blur dan dia pun blur. Tak nampak ke mana marketing tersebut. Alright, you kena fokus kepada siapa yang you nak buat. Alright, you kena fokus. Siapa yang faham ayat ni, tolong type fokus dekat ruangan chat room. Alright, you kena fokus kepada siapa you nak target. You cannot go to everyone. Alright, Kuku, please rename nama ni. Okay, Puan Siti Rohani, Puan Shazlin, Puan Linda, Cik T, Ibu Ferry, Mr. Yu. Okay, so kat sini Cik Jiha bantu saya untuk setkan the format. Letak dekat ruangan chat room macam mana nak rename nama so that saya mudah untuk bantu sawan-sawan kita pada hari ini. Okey. Dan juga jangan lupa Cik Jiha untuk accept the audience. I nak you guys faham, bila you tahu produk apa yang you nak deliver, bila you tahu apa benda yang you nak deliver, bila you tahu who is your audience, you kena plan macam mana nak deliver. Bila you dah plan, you execute. This is very simple method, tetapi rata-rata antara kita, alright? Kita fikir dan kita execute tanpa merancang. Result lambat, result tak teratur, result tiada. Bila you plan dan execute, tak dapat hasil sebab you tak fikir kepada siapa you nak target, you tak fikir produk mana dahulu nak dimarketkan. Alright? Bila you fikir, you plan tetapi tak execute, baik tak payah buat kerja. Alright, so tiga-tiga ni kena selari. Alright, seterusnya I nak you guys faham, you punya marketing bukanlah kena buat marketing yang betul. Alright, kadang-kadang marketing ni kena buat yang tak betul. Alright, sebab kenapa? Marketing yang membuahkan hasil adalah marketing yang menarik. Alright, marketing yang menarik, baru orang tertarik. Faham? So kat sini arts sebenarnya bukanlah buat arts yang betul. Kalau buat arts yang betul, baik you print out sahaja. Arts dibuat adalah untuk menjadikan arts itu menarik. Okay, so kat sini siapa yang tahu Mona Lisa punya lukisan? You guys tahu? Siapa yang tahu? Angkatlah tangan. Kesian saya angkat tangan seorang. Tahu tak? Okay. Alright. Kalau you guys tahu Mona Lisa punya art, you guys tahu tak kenapa art Mona Lisa ni jadi sangat mahal? Siapa tahu? Mulalah krik-krik. Apa Mona Lisa? Cik Jiha, tolong bantu saya Google sekejap gambar Mona Lisa. Hantar dekat ruangan chat room, biar ada orang download, biar ada orang buat wallpaper. Biar ada orang ingat terus. Art Mona Lisa jadi mahal bukan sebab art tu biasa je. In fact, kening pun tak ada gambar tu. Alright, tetapi kenapa jadi menarik? Bila ada orang curi art tersebut. Curi tiadalah isu sangat, tetapi orang tu cakap, I jadi tertarik bila I lukiskan misai, I lukiskan cermin mata, I lukiskan itu, lukiskan ini. Kemudian orang curi art tersebut untuk dilukiskan, curi art tersebut untuk dilukiskan, curi art tersebut untuk dilukiskan, sampai art tersebut jadi viral. Alright, yang membuatkan harga dia naik. I nak tanya you guys, nak tak kalau marketing yang tertarik tersebut menjadi viral untuk bisnes you? Siapa yang nak? Right, rata-rata separuh bilik ini nak, mungkin separuh lagi tak berapa faham apa yang saya cakap. Tak adalah, separuh lagi mungkin tak tahu lagi apakah Mona Lisa. Kita tunggu Cik Jiha untuk bantu you guys. Okay, so kat sini boleh saya teruskan? Boleh. Alright, nampak berpuasa ya semua. Tahniah kepada anda. Okay, so I nak you guys faham, apa yang saya cuba sampaikan tadi adalah menggunakan pakai konsep 3A. You kena dapatkan perhatian manusia, kena dapatkan attraction manusia. Dan bila you tahu produk apa yang you pilih, siapa yang you nak cakap, atas agenda apa you nak deliver,
baru you dapat mereka punya intention. Dan bila you pandai untuk make it, nanti kita akan belajar sekali lebih detail pada penghujung sesi, make it dia jadi bombastic, dia jadi macam gemuruh orang untuk tahu. Orang akan mula suka atau mula desperate. Alright, iaitu kita perlukan affirmation dia. Macam mana? Pakai emosi mereka untuk create demand. Okay, saya nak tanya you guys. Okay, saya nak unshare screen sekejap. Saya nak tanya you guys. Pernah tak you guys pergi pasar malam? Siapa yang pernah pergi pasar malam, type nombor 0 kat sini. Saya tahu kat ruangan chat room. Okey, Tuan Adnan. Okey, Tuan Adnan, Kuku tadi, Puan Shazlin, Puan Linda, Puan Ferial. Okey. So, Mr. Yu, Puan Suada, alright, Puan Asia. Pernah tak you guys pergi pasar malam dan dengar satu perkataan ni? Mari, mari, mari! 3-10, 3-10! Siapa yang pernah dengar ayat tu? Semua orang pernah dengar. I nak you guys faham, mari, mari, mari itu adalah marketing. Dia cuba attract manusia yang lalu lalang. 3-10, 3-10! Itu adalah advertising. Iklan. Alright, ada harga, ada value. 3 biji contohnya jual Apple, 3 biji Apple RM10. Bang, hari ni je rasa free, esok saya charge. Nak bagi orang suka, affirmation, nak tangkap emosi, tangkap deria rasa. Alright, kalau you faham konsep tersebut, you tak payahlah jerit buat FB live. Mari, mari, mari! Mari, mari, mari! Saya nak buat FB live, ada promo di sini. Tak payah jerit-jerit macam tu, nanti orang pelik. Okay, so as long you faham the concept, you kena buat marketing, kena buat advertising, kena buat selling. Tolong tulis dalam buku notanda. Apakah itu marketing? Alright, marketing adalah penyampaian, pemakluman, pemberitahuan, penarikan. You kena attract manusia, you kena tarik, you kena deliver. Macam mana you nak deliver? Melalui jeritan, melalui gambaran, melalui video, I don't know. As long you can attract people to look at you, to focus on you. Boleh? Alright, fantastic. Puan Haliza, jangan gigit kuku puan. Takut tertelan nanti jari tu. Okay. Anyway, saya tengok ramai muka-muka kawan Facebook saya kat sini. Thank you so much. Okay, saya nak welcome juga sahabat-sahabat BNI saya. Alright, saya nak welcome juga student-student saya. Alright, thanks for coming. Hopefully this session will bring a lot kepada business you guys. Please program ini program percuma, tolong copy paste link Zoom tadi dan forward kepada sahabat-sahabat anda. Alright, this is kerja amal, kita nak bantu usahawan-usahawan, lagi-lagi ni bulan Ramadan kan. So hopefully pahala juga berpanjangan kepada diri anda. Okey, jom kita teruskan. Point ini kira section kedua. Okey, bila you nak buat business, you nak buat marketing, you kena tahu kepada siapa you nak buat marketing. You kena ada prospecting list. Sebab kenapa? Inilah dia punya main recipe dia. Okay? Inilah perkara yang you kena fokus. Sebab kenapa? Kalau tak, dia akan jadi kepada everyone. Dia akan jadi kepada everybody. Alright, tolong tulis dalam buku nota you guys. Everyone means no one. Ni kalau BNI members dah faham dah benda ni. Okay? Tapi masih tak praktis, masih terlupa. Jom kita sama-sama ingat. Everyone means no one. Everybody means nobody. Okay? So bila you faham apa yang kita nak go through sepanjang section kedua ni, you guys akan lepas ni jangan buat lagi tu everyone, jangan buat lagi kepada everybody. Oh, saya jual pasta ni kepada semua orang. Tidak, hanya spesifik kepada sesuatu kelompok. Alright, so boleh kita teruskan? Boleh. Fantastic, Mr. Yu semangat lah. Alright, fantastic. Saya suka energi dia. Siapa yang tahu apa gambar dalam ni? Tolong tulis dekat ruangan chat room. Siapa yang tahu apakah gambar yang dekat skrin sekarang? Tolong tulis dekat ruangan chat room. Saya nak tengok. Funnel. Funnel. Lagi apa? Funnel. Ui, Mak Syalih semua, corong. Okey, Puan Shazlin, orang Melayu. Okey, Puan Linda, okey, corong. Okey, rata-rata tahu. Mr. Yu pun tahu corong.
Apa you guys, Mak Saleh? Piu. Kan? Mana corong. Okay. So this is normally kita tahu. Alright. Corong ni dia nak jadikan supaya apa yang kita isi tidak tertumpah. Nama lain dia, you fokus kepada satu bahagian, satu tempat. Tetapi macam mana kita nak apply dalam bisnes, dalam marketing? You kena spesifik untuk bercerita kepada sesuatu kelompok saja. Habis satu kelompok, cerita kepada kelompok kedua. Habis kelompok kedua, kelompok ketiga. Dia bukannya cerita kepada everyone. Alright, dia jadi macam loudspeaker. And so on. Alright, tapi apa yang you nak cerita tu? Okay, sebelum tu saya bantu anda on how to do it. Okay. You boleh pergi kepada massive crowd, tiada masalah. Tetapi kalau you nak dapat outcome yang terbaik, those crowds adalah crowds yang you dah shortlisted, yang you dah kategorikan, yang you dah filterkan. Alright. Tolong tulis dekat ruangan chat room. Ruangan chat room pula, dekat buku nota guys. This is prospecting yang normally I bantu usahawan-usahawan untuk follow. Okay. Pertama sekali, bila you nak target you punya marketing, bila you nak buat business, pertama sekali start dengan profession. Alright. Start dengan profession. You nak jual, okay, insurance, takaful kepada siapa? Profession apa? Mulakan dengan profession dahulu. Sebab kenapa? I nak you faham bila you tahu profession, basically you boleh tahu dia punya salary, average salary dia orang. Alright? That will be great kalau you tahu position. Profession dan position. At least you boleh tahu kat sini anggaran gaji dia kalau dia seorang syari'i lawyer. Most likely dalam 5,000 ke 12,000. Oh, dia senior lawyer, mungkin gaji dia dalam more or less 18,000. You boleh dapat gambaran. Bila you tahu you nak target kepada siapa, you dah boleh pick produk you. Atau you pick produk you dahulu. Oh, produk ni premium ni. Satu produk harga dia more or less lah. Siapa nak saya bantu kat sini? Saya bagi contoh sikit. Okay, Puan Linda. Puan Linda laju. Okay, Puan Linda, do you mind to unmute yourself? Alright. Puan Linda nak jual apa? Saya nak jual pasta sayur. Puan jual pasta sayur. Berapa paling mahal? Harga Dalam paling package mahal tu lah. 3,000 ada tak? Mahalnya. Okey. Satu pack RM10. Paling mahal RM10. Ambil yang paling combo. Combo Ha. kalau combo raya 50 lah. 50 bukan ada lagi mahal ke? Lagi mahal. Give me yang paling surgawi lah harga dia. Surgawi lah macam tu lah. Paling mahal. 80 lah. Siap ada sos pasta. Ada Okey. pasta. 80 paling mahal kan? Ke ada lagi mahal? 120 tak silap ada kan? Tak ada? 80. Okey. 80 harga yang paling mahal. Bila you tahu produk you paling premium RM80, you akan mulakan kepada siapa saya nak jual benda ni? Profession apa yang saya nak target? RM80, I nak target profession apa yang boleh beli RM80 tapi I tak nak dia beli satu kotak. I nak dia beli 2 kotak terus. RM160. Siapa yang boleh keluarkan RM160 dalam masa 3 saat? That is your target. Tolong tulis dalam marketing you, dalam nota you, kena ada goal. Kena ada target. Alright? I buat marketing, I tak nak target kepada orang-orang biasa. I nak target kepada orang yang luar biasa supaya duitnya pun bukan biasa-biasa. Alright? So kat sini, I nak target super premium. RM160 untuk 2 kotak. Dan I pilih siapa okey lah, I nak target kepada medical doctor. So I tengok mana-mana GP yang boleh fit kepada my product. I tengok dulu umur mereka. Yang kedua adalah umur. Selepas profession dan position, kedua adalah umur. Alright, age. Anggaran berapa yang you nak target? Jangan target, please saya tak nak you guys buat benda ni sebab normal orang buat. Target macam mana? Saya target umur daripada 20 tahun ke 80 tahun. Puan-puan dan tuan-tuan. Alright, kadang-kadang umur 50 pun dah tak makan pasta. Alright, sebab kenapa mereka makan bubur lambuk? Okay, tiba-tiba lapar kan? Alright, so
Tak semua boleh makan. So you kalau boleh, umur ni you kecilkan sedikit orang punya kelompok. Me myself, I membantu usahawan selalu cakap dalam range 5 tahun. Contoh, you target kepada medical doctor, kepada general practitioner, GP umur berapa? 30 ke 35 tahun. Sebab kenapa? Dia lebih kurang macam umur I, so that I senang nak communicate dengan dia. Kalau you target doktor tu umur 50 dan bahasa you berbeza, you umur 30, you punya target segment adalah umur 50. Doktor, pasta ni kan dia bukan kaleng-kaleng tau. Dah doktor tu jam. Kaleng-kaleng, dia buka kamus Dewan Bahasa. Alright, tak jumpa maksud kaleng-kaleng. Alright, terus tidak berminat nak beli dengan Puan Linda. Is it bad or is it good? Alright, tak best kan? So, now, you kena pilih. Bila you tahu umur, you tahu macam mana nak entertain mereka. Macam mana communication, macam mana choice of word. Alright, so bila you dah tahu umur, you kena pilih dekat mana lokasi dia. Nombor 3 adalah location. So bila you tahu lokasi, tak adalah you target saya nak jual pasta ni kat semua tempat. Boleh tak hantar dekat Wakanda? Wakanda pun nak makan pasta baby ni. Oh, Wakanda tiada dalam Google Maps. Alright? So bila you tahu location, you senang you nak manage postage. Senang untuk you jimatkan ads. Tak terlampau meluas you target. Alright? So nombor 3 adalah location. Nombor 4. Okay. Nombor 4, sebaiknya you target dia punya education level. Kalau you punya produk harga premium, contoh macam Puan Shazlin. Puan Shazlin, Thermomix harga berapa Puan Shazlin? Dengan cerita harga dia syurgawi sangat. Katanya viral kata kayangan, tapi mampu milih insya-Allah. Mampu milih. Alright, berapa harga dia? Harga dia 6988. 6988. Nampak tak? Cara Puan Shazlin sebut tu pun meyakinkan. Okey, macam RM6.988. Alright. So, kat sini ingat choice of words. Alright? Betul sebenarnya cara Puan Shazlin sampaikan nombor tersebut. Okey, sama juga dengan you guys. Kalau you guys rasa you guys punya harga tu slightly premium lah, tapi sebenarnya bagi saya harga tak main issue. Okay, the way yang main issue adalah pada siapa yang you target. Alright, kalau you tahu dia punya educational level, senang you nak guna pakai ayat apa yang tepat pada dia. Alright, kalau you pakai bahasa Inggeris, okay, pada orang yang level, sorry to say, dia level LSPM. Alright, ada ramai yang macam ni tapi dia guna bahasa Inggeris. Oh, marketing ni tak jadilah, Facebook sekarang ni dah tak betul lah. I tak rasa Facebook tau. I rasa ni semua salah Perdana Menteri. Tiba, Perdana Menteri salah, Facebook salah, produk salah, semua salah. Padahal yang salah, you salah target. You salah setting. Alright. You kena tahu you punya education level so that you tahu macam mana nak sampaikan. Yes, last but not least, language. Okay. Kalau you tahu location tu you nak target dekat Kelantan, jangan cakap Nogori. Alright, you nak target dekat Kot Diang. Alright, you cakap Jawa. Okay, you nak target klien Indian, you cakap Mandarin. Okay, you target klien Mandarin, you cakap Melayu. Bukan tak boleh, you kena cakap dorang bahasa yang dorang mudah untuk attract dahulu. Alright, saya ada ramai kawan Chinese, alright, and bila mereka nak target kepada orang India, bangsa India, dia tak adalah cakap Tamil, alright, dia akan guna a few keywords yang boleh membuatkan orang India, kaum India tertarik. Kemudian dia cakaplah bahasa Inggeris, kemudian dia cakaplah bahasa Melayu. Alright, macam mana nak attract mereka, itu yang sangat penting. Dapat? Macam Ibu Ferry. Ibu Ferry you dari Bandung kan, Ibu Ferry? Jakarta. Sorry. Ibu Ferry dari Jakarta. So kalau Ibu Ferry duduk dekat Pening, Ibu Ferry pakai bahasa Pening. Cuba cakap Pening sikit Ibu Ferry. Lok hang ni. Macam itulah lebih kurang. Tak bukan Okay, tak ada, saya gurau je. Okay, so far clear? Faham semua? Alright, jom kita teruskan. You kena tahu dulu siapa yang nak target dan you akan cerita kepada mereka. This is my massive crowd. Siapa nak tahu kenapa I bercakap depan public yang ramai? Right? Siapa yang nak tahu kenapa I cakap depan public yang ramai?
Okay, fantastic. Kenapa I bercakap depan public yang ramai? Sebab I nak yang membeli pun ramai. Right? Kalau you target, oh kita kalau jual, I nak buat retort ni, kalau buat retort ni, I kalau boleh nak target kepada 30 orang customer. Kalau you nak target 30 orang customer, you dapatkan 3,000 orang prospek. Orang yang berminat dengan retort. Orang yang dah tahu pasal retort. Dan baru senang nak dapatkan 30 klien. Alright? Ini contoh untuk Tuan Johari, teknologi retort dekat Setia Alam. Okey, setakat ni dapat? Alright, kalau dapat type ya dekat ruang chat room. Right, saya tengok berapa ramai yang dapat. Okey? Yes, Tuan Adnan. Okey, Cik T, Puan Ziha, alright. Puan Syahira, Puan Natasha, Puan Siti Rohani. Okey, fantastic. Puan Su, Puan Haliza, Ibu Ferry, okey, Puan Linda. Now, bila I bercerita depan massive crowd, ingat I dah attract mereka. Mereka datang my program. So bila mereka datang my program, tugas saya adalah untuk dapatkan attention mereka, dapatkan fokus mereka. Macam mana saya nak tahu mereka sudah fokus? Bila mereka respons dengan saya. Macam you guys respon dekat ruangan chat room. Saya nak you guys fokus dengan saya. Bukannya makan makanan tengah hari. Oh, baru pukul 11 kan? Tak adalah, puasa semua. Bukannya memasak rendang. Okay? Fokus. You kena buat audience you fokus. Coach, macam mana kalau saya target kepada seorang? It's okay. As long you punya engagement ada di situ. Dan mereka respons dan fokus terhadap apa yang you cuba sampaikan. Which is your product knowledge. Dan baru mudah untuk you okay, tangkap dia, close dia, dapatkan duit dia. Alright, dapat? So kat sini I nak you guys faham. Okay, you rasa jirafah ni sepatutnya kecil ke besar? Jirafah ni sepatutnya kecil ke besar? Besar. Alright. Kalau yes, Puan Syazlin besar, Ibu Ferry besar. Bukan Ibu Ferry dan Puan Syazlin besar. Jawapan dia besar. Oh, salah cakap. Sorry. Okay. Kalau you nak klien yang besar, maksudnya klien yang mampu, ada duit banyak atau dia beli dalam kuantiti banyak, you kena target mereka, you kena fokus. Faham tak? Jiraf tu jadi kecil sebab you fokus pada dia untuk dapatkan hasil yang besar. Puan Roshani cakap besar. Okay. So kat sini, I nak you guys faham. Tolong tulis dalam buku nota you guys. Kalau you nak mudah buat audience you suka dengan you, so that you senang nak grab klien tu, make them half pregnant. Alright? Kepada yang lelaki, tak perlu mengahwini mereka. Amaran kepada anda. Alright? Half pregnant yang saya maksudkan adalah you kena buat mereka separuh setuju dengan you. Alright, separuh dah suka, dia dah bersedia separuh jalan. Bersedia in terms of what? Dia suka in terms of what? Ada dua keadaan untuk make your prospect half pregnant. Pertama, mereka suka diri you. Mereka suka penampilan you. Mereka suka karakter you. Mereka suka you punya background, you punya pengalaman. Itu yang mereka suka. Mereka suka diri you. Half pregnant yang kedua adalah mereka suka produk you, mereka suka business you, mereka suka result you. Alright? You make the prospect half pregnant. Sama ada suka yang tentang diri you atau suka tentang business atau produk you. Kalau salah satu ni you dapat, senang you nak close mereka. Setakat ni dapat? Alright? Okay. Boleh saya teruskan? Alright. Ui, susahnya buat program waktu puasa ni, takut semua. Boleh. Alright, takut screenshot lepas tu dah. Okay, so I nak teruskan. You kena fokus kepada klien yang berkualiti. Alright. Contohlah, you nak jual makanan kucing. Alright. Bila you nak jual makanan kucing, you punya klien, you punya fokus target kepada pemilik kucing, bukan target kepada kucing. Sebab kenapa? Pemilik kucing yang buat keputusan untuk kucing-kucing mereka. Alright. So bila you nak buat mereka tertarik, jangan offer benda yang jargon.
Jangan offer benda yang technical, alright, walaupun untuk dia bayar. Okay, you kena faham konsep ini. Tolong tulis dalam buku nota you guys. Bila you nak sampaikan information atau product knowledge, okay, sampaikan dalam dua bentuk keadaan. Pertama technical, kedua emotional. Alright, technical, alright, kalau you buat copywriting atau kalau you buat video atau kalau you tengah closing, cold call atau presentation, hanya 20% saja technical. Tolong tulis dalam buku nota you besar-besar. 20% technical. 80% adalah emotional. Right? 80% adalah emotional. Contoh. Okay. Siapa yang nak saya bagi contoh di sini? Alright, Cik T. Cik T paling laju. Okay. So, Cik T, unmute yourself. Cik T nak bawa produk apa, Cik T? Investment plan. Investment. Contohnya, lagi sikit, lagi detail sedikit. Plan aspirasi lah. Plan aspirasi. Aspirasi, betul. You target kepada? Professional punya klien. Okay, untuk diri dia ke, untuk tim dia ke, untuk company dia ke? Untuk diri dia lah. Untuk diri dia. Okay, boleh tak you pilih satu klien yang dia akan buat keputusan untuk company dia? Ada tak produk tu? Ada produk untuk company. Okay, apa dia? SME at work. Okay, nama produk tu SME at work. Yes. Okay, so you jelas kepada siapa you nak target? Ada nama syarikat? Kepada company mana you nak target? Saya sekarang ni saya tengah buat masuk dekat kedai-kedai emas. Okay, kedai emas. Kita ambil lah satu kedai emas. Apa kedai emas yang ada sekarang? Kedai emas Anwar. Anwar. Kedai Okay. emas Zakaria. Anwar ke Zakaria? Ada, dua-dua ada. Dua-dua ada. Okay. Kedai emas Anwar lah, senang. Okay. Kedai emas Anwar. You nak target ke kedai emas Anwar. You target those plan adalah untuk mereka punya pekerja, betul? Betul. Alright. Sama juga macam yang tadi. You tidak menjual kepada kucing. You menjual kepada owner kucing. So bila you tahu you menjual kepada owner kucing, you kena cerita kepada owner kucing 80% emosi. Hanya 20% technical. You jual kepada Encik Anwar. Cik Anwar tahu tak? Dengan ni nampak simple je insurance untuk pekerja. Tetapi reflection, people appreciate you, people suka you yang membuatkan hasil kualiti kerja emas Anwar naik 2.5 kali ganda. Alright, tu pertama. Yang kedua, Cik Anwar tahu tak? You boleh buat duit melalui insurance ini. You cerita banyak emosi. You tak ada cerita pun, okay, life plan ni sebenarnya adalah, SME plan ni adalah untuk tempoh berapa tahun, dia punya pembayaran berapa, tempoh matang berapa, it's all technical. Hanya 20% saja. Kalau me myself, those 20% I tak cerita waktu present, I tak cerita waktu call, I tak cerita waktu buat copywriting. I hanya letak dalam satu gambar. You nak tengok, you tengok. Yang I fokus hanyalah pada emosi sahaja. Apa? Membantu Cik T? Alhamdulillah. Terima kasih. Alright, boleh saya teruskan? Boleh. Lepas ni saya akan minta you guys untuk volunteer. Alright, so kalau you guys volunteer untuk angkat tangan dahulu dan saya akan bantu bisnes you guys. Alright, so kat sini, kalau you dapat target big client, I pun tak tahulah siapa mamat yang gemuk sangat tu. Alright, kalau you dapat big client, mudah untuk you dapat big money. Alright, tugas you nak sales yang biasa-biasa atau you nak sales yang luar biasa? Cerita dia kepada siapa yang you nak target. Okay, so seterusnya I nak you faham, in order to get this, to understand this very well, okay, you kena tahu dulu kepada siapa, apa yang you nak offer, macam mana benda tu boleh berlaku dan bila dia wajib bayar. Alright, this is my suggestion. Bila, make them pay on the spot. Buat mereka bayar sesegera mungkin. Walaupun diorang cakap, boleh tak bagi saya masa dalam sehari dua untuk buat decision? Boleh puan, petang nanti saya call balik. Alright. Puan, boleh tak, dia kata, okey, baguslah kau punya produk ni dek, tak apa, esok akak call balik. Okey kak, tak apa, malam nanti pun boleh call, tak ada masalah. Oh, kalau akak tak senang malam nanti call, saya call petang. Oh, petang tak senang, saya call tengah hari lah kak, hari ini. Alright, ini dah pukul 11, pukul 12 saya call balik.
Alright? Jangan bagi masa kalau you tak nak buang masa. Tolong tuliskan buku nota you guys. Lagi you tangguh, lagi hilang opportunity tersebut. Sebab kenapa? You tengah buat klien yang tengah hot jadi warm. Dari warm dia jadi cold. Dari cold hilang 2 hari, lepas 2 hari dia jadi frozen. Dia dah tak dengar dah pergi cakap, dia dah hilang minat dah. Alright? Somehow ada orang lain offer, dia terus grab orang lain punya. Alright? Jangan pernah bagi masa. Kalau tak you hanya buang masa. Buang masa lah, you cuba yakinkan klien tersebut. End up you bagi dia masa untuk buat decision. Okay? Dapat? Alright, awesome. Seterusnya, okay, yang ketiga, macam mana nak buat advertising, alright, macam mana nak buat pitching, alright, atau nama lain dia, macam mana nak menjual, okay, I nak you guys faham, this is super important, okay, saya nak bantu someone dalam bahagian ini, okay, siapa yang on video, siapa yang rename nama dia betul, dan siapa yang angkat tangan betul, angkat tangan cepat, saya akan bantu bisnes beliau, alright, I nak you guys faham, bila you nak buat pitching, bila you nak menjual, jangan pernah bagi pilihan. Tolong tulis buku nota you guys. Jangan pernah bagi pilihan. Walaupun klien tu tanya, Datin Fazmi, mana satu produk you yang bagus? I lebih suggest you yang ini. Sesuai untuk you. Alright, Datin Fazmi very firm. Okay. Tetapi rata-rata, biasa tak you guys dengar? Pergi bazar lah. Bang, banyaknya air. Air mana yang sedap ni bang? Oh, semuanya sedap. Menipu kau, dia terus pergi tempat lain. Right? Kak, sebanyaknya lauk, mana satu yang tak pedas? Oh, semua tak pedas. Faham tak? You bagi pilihan. Alright? Kalau nak untuk sendiri, ada gastrik, makan ini. Ini okey. Kalau untuk baby, makan ini. You guide, you consult klien tersebut. Jangan bagi pilihan. Alright, especially insurance. Tolong take note orang-orang insurance. Sebab saya dah almost 3 tahun mengajar orang-orang insurance ni. Oh, insurans kita semua bagus. Dan maksudnya you tiada perbezaan dengan PRUBSN, AIA, Great Eastern and so on. Dan mana satu I nak kena ambil, oh puan terpulang pada puan ambil yang satu, saya okey, saya boleh buat semua. Dan you bagi dia tiada pilihan. Alright, tengoklah kalau orang tu baru kahwin, bagilah plan yang sebaiknya. Orang tu bakal bersalin, bagilah plan sebaiknya. Orang tu pula ada syarikat, bagi plan yang sebaiknya. Alright, spesifik kepada jiraf yang besar. Dapat? Alright, jom kita sambung. Puan Natasha, okey Puan Natasha. Tengok, sungguh-sungguh tu atas bantal tu dia tulis nota tu. Saya takut dia rebah lama-lama, dia bersujud ke bumi. Tak adalah. Okey, so saya teruskan. Jangan bagi pilihan, sebab kenapa you nak klien you fokus kepada satu produk sahaja. Okey. Tapi kan coach, dia ni ada potential tau nak beli 3 produk. Saya faham puan, sabar nama dia. Okey. You cerita satu persatu. Okey. Dia close deal baru upsell. Dia close deal baru upsell. Cerita dia, you kena bawa audience fokus kepada satu perkara dahulu. Sebab kenapa? Do you mind untuk I share satu story? Okay untuk I share satu story? Alright. Last time, siapa yang kenal saya, my professional adalah I am seorang arkitek. Alright. Bila saya buat design, basically saya banyak buat design hotel. So dengan klien hotel, mereka ni dah for sure mampu. Alright, tak semua orang mampu nak buat hotel. Diorang ada duit. Tapi saya cakap dengan dia, Datuk, what kind of idea or concepts yang mungkin you nak buat untuk spa area atau maybe lobby area. Kimi, please suggest us. Okay, kita buat macam ni. Kita bagi suggestion banyak. Oh, ini cantik. Oh, ini cantik. Okay, dia dah close satu. Tapi kan Kimi, macam mana dengan kita punya ballroom? You ada idea tak? Salah dulu, I belum close lagi lobby, I belum close lagi tempat makan, dining area. I dah cerita pasal ballroom. So client distracted. Dia tak fokus. End up, oh you ada bagi tahu pasal lobby tu hari. Dah, I nak kena cerita balik. Buang masa tak? Itu satu.
buang masa untuk cerita balik. Nombor 2, I rasa lobby ni tak apalah kita fokus pada ballroom dahulu. You know what? Kos untuk lobby harga dia lagi best. Cost about almost 80,000. Ballroom tu kecil, cost about 20,000. Siapa yang rugi? For sure I rugi in terms of numbers. Alright, sebab I tak close yang job besar dulu. I nak close dua-dua. Okay, so one by one. Boleh? Alright. So macam dengan ceramah agama kan? Senyap, ya Ustaz, ya Ustaz. Yes, Mr. Yu. Saya boleh tanya. So, okay, saya punya kategori ialah pain relief gel, tapi dia Okay. serbaguna. So, sekarang saya ada satu customer, dia suruh beli 10 kotak lah. So, Okay. supaya dia jual dengan dia punya produk, dia ada produk sendiri, dia jual kita punya produk bersama sekali lah. Okay. So, for first lot, dia order 10 kotak. So, after that, dia tanya tentang, okay, bolehkah you buat macam OEM dekat dia punya packaging dan botol dia sendiri dan harga dia macam mana. So, saya patut concentrate dengan produk yang sedia adakah ataupun entertain yang permintaan yang dia itu? Good question. I like soalan ni. Actually soalan ni jawapannya kita ada sediakan dalam satu ebook. Okay, nanti I cerita ebook ni lah. Kalau I jadi kat tempat Mr. Yu, I akan close yang 10 kotak tadi dulu. Dah close dah. Okay, Dia dah close. order first lot. Alright. I dah close. Apa yang I buat, I upsell dahulu yang 10 kotak. I upsell macam mana? Contohlah, nama klien ni siapa Mr. Yu? Dr. Jerry. Okay, Dr. Jerry. Okay, Dr. Jerry. Okay, so you dapat 10 kotak ni. Alright, now I tak nak you pening kepala. Let's close for 12 months contract. So that I tak payah nak entertain you every month. So 10 kotak secure for 12 months, then I entertain you for the new job. Alright? Okay, so ini dah masuk menjual ni. Ini kita nak buat marketing. Alright, mesti you advance sedikit. Okay, so is it helps? Yes, definitely. Thank you. Fantastic, welcome. Okay, kalau you guys ada soalan boleh tanyakan soalan juga, tiada masalah. Alright, so I nak you guys fokus satu persatu. Dan bila you nak offer something, you kena kawal mindset mereka. Kena buatkan klien you percaya susu coklat hasilnya daripada lembu coklat. Faham? Susu pink hasilnya daripada lembu pink. Kalau you dapat buat klien percaya apa yang you sampaikan, maksudnya proses affirmation berlaku dengan sangat mudah. Okay, tapi tak adalah susu coklat ni dia adalah bancuhan dia. Okay, ini I nak you guys faham cara perspektif macam mana yang you guys kena bawa. Dan klien you for sure akan jam. Dia for sure confused. Sebab kenapa? Mereka tak pernah faham, mereka tak pernah tahu. Sebab tu mereka panggil you untuk explain about product knowledge. Tugas you hanya dapatkan pelanggan, alright, dapatkan prospek dan bantu prospek untuk sebenarnya get ready membeli dengan you. Okay, you jangan pusing-pusing, you kena buat make sure klien you pergi ke mana yang you nak ceritakan, alright. Kalau you offer terlampau banyak produk, terlampau banyak cerita, terlampau banyak benda yang you nak cerita, you akan buatkan klien jadi macam ini. Dia nak turun, ke mana nak pergi sebenarnya? Apa yang dia sampaikan? Apa nak kena buat sebenarnya? Bila nak kena bayar? Dah. Alright? You buatkan klien berjoget kat situ. Alright? Dapat duit ke tak? Belum lagi. Okay? Klien lari ke tak? InsyaAllah. Alright? So, I nak you guys faham on pitching. 3 rules yang you kena buat. Pertama sekali, okay? You kena jual diri you. Alright? Jual diri, ya Allah. Bukan jual diri macam tu, puan. Jual diri yang saya masukkan adalah jual brand you. Apakah maksud brand? Brand, nama lain dia adalah profile, portfolio, apa lain resume. Alright, apa yang ada dalam resume? Pencapaian, pengalaman, education and pencapaian. Alright, jual diri you dulu, jual brand you dulu. Selepas jual brand, nak jual apa agak-agak? Alright, jangan jual produk dulu, relax. Jual kedua adalah jual klien you. Jual siapa klien you, sebut nama diorang.
Datuk ni pernah pergi dengan I. Dia ni pernah beli produk I. Okay? Kalau you fokus kepada dua kelompok, B2B atau B2C. Kalau you menjual pada B2B, jangan cerita klien B2C. Cerita klien B2B sahaja. Alright? Kalau you ada klien B2C, cerita klien B2C sahaja. Fokus. Okay? Dan rules ketiga, jual result. Okay, especially okay, bila you guys tulis jual result ni, I nak you guys tulis juga dalam buku nota. Macam mana nak jual result yang terbaik bila you masukkan nombor. Klien ni saya bantu untuk insurans dia dalam jangka masa 24 jam je Tuan Haji. Alright, Dr. Jerry, you know what? My product will dia akan berkesan hanya dalam tempoh 5 hari saja. Alright. But then you jangan over promising. Alright. Oh, you know what? Dengan Thermomix you boleh masak pizza dalam tempoh 2 saat. Alright. Itu nama dia Food Panda. Okay, bukan Thermomix. Okay. Dengan Thermomix you boleh hasilkan 3 menu dalam jangka masa 1 jam 20 minit. Oh, 3 menu Faham tak? So I don't know lah macam mana dia buat. Saya tak nak cerita, nanti lapar. So anyway, okay, saya teruskan. I nak guys faham, testimoni is the killing part yang membuatkan klien tu bergerak mengeluarkan duit dia. Alright, sebab dia nak bukti. Alright, dia nak proven result. So you tunjukkanlah proven result kepada klien you. Alright, I ada banyak lagi strategi. Please take out your phone and scan QR code ini. Okay. Cik Jiha, boleh tak bantu saya? I believe ada yang tengah on pakai handphone. Boleh tak Cik Jiha bantu untuk letakkan URL link, okay? QR code tersebut supaya you guys dapat belajar banyak lagi. Saya sediakan tempat ni sebagai bank, alright? This one is actually my YouTube. Bank ni di mana I share a lot of things. Strategi menjual, branding, recruiting, managing team, apa lagi? A lot. Alright. Datin Fazmi pun ada kat situ. Jangan risau, ada bonus lagi. Alright. You tengok harap-harap tengokkan laki, tengok ada anak dara kat situ. Bonus saya bagi. Just belajar. Alright. Macam mana nak belajar? Saya mana ada masa. Trust me, semua orang tak ada masa. Alright. Perdana Menteri yang peliknya, yang dah tua macam tu pun boleh pergi 5-6 tempat dalam jangka masa 1 hari. Kita, office, rumah, ambil sekolah anak, pergi bazar, itu je. Alright, macam mana you manage time adalah you kena multitasking sedikit. Bila I nak belajar tengok YouTube, I drive sambil dengar YouTube untuk tambah baik knowledge I. Alright, boleh-boleh? Kalau boleh, siapa yang dah scan type nombor 2 dekat ruangan chat room. Saya nak tengok berapa ramai yang dah scan ni. Okay. Siapa yang dah scan type nombor 2 dekat ruangan chat room. Yes, Puan Nurhaliza, okay, Cik T, Puan Linda, Puan Shazlin, Tuan Johari, Mr. Yu. Okay, yes, Cik Jiha dah hantar lagi YouTube dia. Okay, Puan Syuhada. Alright, fantastic. Now, okay, Ibu Ferry. Bonus session. Siapa yang nak bonus? Siapa yang nak bonus? Yes, Puan Shazlin laju. Okay, yes, fantastic. Saya nak bantu Puan Shazlin lah lepas ni. Hopefully dapatlah menu berbuka 1 ke hari ni. Rumah kita pun tak jauh kan. Okay. So kat sini I nak guys faham. Bonus ni sebenarnya sebelum tu siapa yang ada telefon. Alright. Kita nak buat bonus pada fotografi skill set. Ini I nak bantu you guys buat fotografi. Siapa yang ada handphone? Alright. Siapa yang nak on pakai handphone? Siapa ada handphone extra? Okay, angkat telefon you sekejap. Okay. Macam Puan Natasha, Puan Roshani, okay. You guys pakai handphone. Okay, Puan Ziha cuba cari handphone lain. Okay, cuba ambil telefon husband. Jangan bagi dia main phone. Alright, anak tak apa sebab dia nak kena senyap. Ambil telefon husband. Alright, so anyway, ambil telefon you guys. Cuba buka ruangan kamera. Buka ruangan kamera. Saya bantu you guys macam mana you nak belajar fotografi. I cuba login pakai my phone so that I boleh share screen easily. Okey, sekejap. Bersedia telefon anda? Okey, sebelum ni kita nak buat praktis sebenarnya, saya lupa nak beritahu. So bila kita nak buat praktis, kita nak buat kategori apa? Kategori selfie. So mana muka yang pakai tudung goreng ikan, tudung sarung, alright, bolehlah adjust sedikit. Okey, mana yang nak adjust rambut, boleh adjust rambut dia. Okey. So kat sini I nak share screen macam mana nak praktis untuk
belajar fotografi. This is actually my home screen. I buka kamera, okay, I buka selfie. Okay, nampak kan, sekali pandang nampak macam Aaron Aziz. Okay, so anyway, cuba tukar kepada portrait mode. Okay, cuba tukar kepada portrait mode. I believe semua telefon ada portrait mode. Okay, tetapi ada setengah telefon yang dia ada extra button dekat sebelah portrait tu, ada button more. Alright, button more tu you tekan, dia ada banyak lagi function. Macam ni telefon I, pakai Oppo, ada banyaklah sikit function. I selalu pakai expert. Okay. Oh, expert dia tak ada selfie. Okay. I pakai expert. So I pakai expert. Okay, this is my office lah basically. Alright, I cuba untuk ambil gambar office Bila I pakai expert, I senang nak fokus. Alright, I tekan pada point yang I nak fokus. I fokus pada lampu. Okay. So I buat macam mana? I setting sedikit. I tengok ini. Sekejap, I setting sedikit. Okay, dia ada zoom. Okay. Lepas tu I setting pada fokus. I setting pada apa lagi? Okay. I cuba ambil gambar dahulu. Okay, untuk export. Okay. Gambar macam ni. Sekejap. Satu, dua, tiga. Okay. Another one. I tak pakai expert. I pakai portrait. Okay, I pakai portrait. So bila I pakai portrait, I ambil gambar, alright. I cuba ambil gambar lampu ni. Alright, kalau you tengok I tekan banyak kali fokus kat situ. Sebab kenapa I tekan fokus ni banyak kali? I nak blurkan gambar yang lain. Alright, I nak blurkan background. Alright, I tekan lama-lama. Okay, I snap. Kalau you guys perasan, I buka nampak tak dekat ruangan belakang? Ruangan belakang dia blur. Alright? Dia fokus pada sesuatu tempat saja. Alright? Gambar inilah yang you cuba sampaikan pada konten you, pada social media you, pada story you. So that prospek you tahu mana satu nak kena pandang. Alright? Atau kita cuba selfie lah. Alright? I cuba selfie, I bangun sekejap, I selfie dekat luar Tapi I ada kat telefon ni sambil-sambil I selfie kat luar. You guys cuba ambil telefon dan cuba praktis apa yang I ajar. Alright. So I cuba untuk praktis dekat luar macam mana I tengok dekat public dekat luar. So okay. Oh, masih lagi guys? Okay. Alright. I cuba tengok dekat luar. Alright. Now, saya nak tanya you guys. Cara terbaik untuk you fokus dekat outdoor. Alright, cara terbaik untuk you fokus dekat outdoor adalah pertama sekali. Okay. Pertama sekali tolong tulis dalam nota you guys. You kena consider apa you punya agenda. Tujuan apa you nak selfie ni? Sebab perasan tak kalau wanita, right? Saya spesifik saya sebut wanita sebab kenapa? I tak nak you buat benda yang sama. Lelaki dia lain. Lelaki, B, tolonglah ambil gambar. Alah, dah. Tu lelaki. Right? Dia tak ambil pot sangat. Tetapi kalau wanita, tempat ni cantik lah, ambil gambar kat sini lah. I believe rata-rata you guys mesti buat macam tu. Suami kita ambilkan gambar. Alah, tak cantik lah, nampak gemuk lah. Ambil balik. Alright? Persoalan. You kata tempat ni cantik. Kenapa nak fokus dekat you? Alright? So, you kena tengok balik apa tujuan gambar tu diambil. Kalau gambar tu nak menunjukkan you cantik, dekat mana-mana boleh ambil gambar. Tapi kalau you nak cakap kawasan tu cantik, ambil pada kawasan. Fokus pada kawasan. Okay? I nak you tahu apa tujuan you ambil gambar tersebut. Contoh kalau you ambil gambar tengah meeting dengan klien. Alright? You kena nampakkan logo klien you.
So that gambar tersebut menjadi tools untuk klien you confirm deal dengan you. Dia ada affirmation. Oh betul lah dia pernah close untuk doktor gigi ni. Oh betul lah dia pernah close untuk TNB. Sebab ada meeting dengan TNB. Tetapi orang tak tahu betul ke tu orang TNB. Ada background logo TNB. Alright. Kena tahu tujuan gambar tu dia ambil. Alright. Selain daripada tu, I cuba login balik tadi pasal gambar tadi. Okay, I tunjukkan you kat luar. Pertama, you kena tahu tujuan. Nombor 2, you kena tahu siapa yang patut ada dalam gambar tersebut. This is super important. Kena tahu siapa yang patut ada dalam gambar tersebut. Kadang-kadang, kita nak selfie sebab kita teruja. Tapi kita terlupa sepatutnya kena ada individu ini dan individu ini dalam gambar. Alright, sebab kenapa? Proven things, proven result, proven tools. Okay, so dengan siapa? Individu siapa? Right, pertama tujuan, kedua individu, ketiga, right, you kena consider dia punya persekitaran, right, environment. Alright, you kena tahu environment macam mana you nak ambil. You tahu, okay, I nak kena ambil background ada logo syarikat. Alamat, tak ada logo lah, I nak ambil kat tempat ni cantik. Kalau you nak ambil sebab kawasan tu cantik, kena jaga backlighting. Alright, sebab kenapa? Kenapa gambar air hitam? Alah, kau ni tak pandai ambil gambar lah. Bukan sebab dia tak pandai ambil gambar. Dia salah angle ambil gambar. Sebab belakang ni lagi terang daripada depan dia. Okay, I share you satu screen. Okay, this is my screen. Ini adalah gambar I tadi. Okay, bila I tak consider backlight, gambar I akan gelap sedikit. Alright, tapi bila I consider dia punya lighting, gambar akan terang sedikit. Tapi for sure lah gambar belakang tenggelam. Alright. Tapi agak-agak macam mana nak buat, macam mana nak adjust gambar ini adalah melalui editing. You edit lah gambar tu sedikit. Adjust, auto. Alright. Kalau you advance sedikit, you nak main sikit dengan dia punya coloring, you mainlah sikit contrast, you main saturation, okay. You main dengan exposure. Oh, exposure kena rendah sikit. Okay. So you kena main dengan highlight. Okay, and then main dengan shadow. Main dengan color. Nampakkan dia bluish sikit. Nampakkan dengan tone. Nampakkan dengan sharpness. Okay. And then yes. I gelapkan sikit. Lepas tu save. Alright. So bezalah sikit gambar lama. Alright. Kusam-kusam, pucat, nampak puasa. Dan gambar baru nampak buka puasa. Alright. So, setakat ni dapat? Macam tak ada orang je ni. Okay, unmute. Okay, dapat semua? Dapat. Right. So now. Okay, fantastic. Dapat. Oh, yes, Tuan Daus. Dapat. Okay. Saya pun dapat. Oh, Puan Ruziah kat sini. Okay, fantastic. Okay, so kalau you guys dapat, saya nak tanya you guys, siapa yang ada soalan tentang fotografi dahulu? Nampak korang excited? Kemain tadi selfie. Siapa ada soalan untuk fotografi dahulu? Kita open soalan dahulu. Alright, kalau tiada soalan, saya akan tanya kepada individu tersebut. Okay. Saya nak tanyalah kepada Tuan Adnan lah. Okay. Tuan Adnan macam nak pergi berlawan tu, nak bersilat ke apa Tuan Adnan? Alright, Tuan Adnan, do you mind untuk unmute Tuan? Okay, Tuan. Okay. Apa khabar? Hari ni tak cycling ya Tuan? Belum puasa kita rehat. Gigi saya tengok dulu Tuan Adnan cycling. Teruja saya. Okey Tuan Adnan, saya nak tanya. Kalau fotografi ni you boleh apply dalam business you nak ambil atas tujuan apa? Again, lagi sekali. Kalau fotografi skill tadi, you dapat apply dalam business you nak ambil gambar atas tujuan apa? Basically untuk tujuan marketing lah, sebab kita perlukan gambar yang sangat-sangat menarik, gambar yang boleh attract ramai orang dan gambar yang boleh terus, kalau boleh nak gambar tu terus close sale dekat kita tanpa kita perlu bercakap. Yes. Ini saya suka. Ini dah halalan Tuan Adnan cerita ni. Tolong tulis dalam buku nota you guys. Alright. Facts tell. Story sells. Right? Fakta dia bagi tahu je. But story sells. Story yang menjual. Kadang-kadang ada orang introvert. Ada orang dia malu-malu beruang. Malu-malu kucing. Alright?
Tapi dia nak menjual. So caranya adalah mengguna pakai visual, mengguna pakai gambar. Okay. So saya bagi bonus sikit kepada you guys. Okay, sebelum tu terima kasih Tuan Adnan. Kita bagi tepuk tangan kepada Tuan Adnan dahulu. Fantastic. So kalau you guys nak buat gambar yang menjual, gambar tu wajib beremosi. Right, tolong tulis dalam buku nota guys. Wajib beremosi. Macam mana nak beremosi? Pertama, right, melalui ekspresi. Your face expression is very important. Face expression. Ambil gambar ni, alright, contohlah ambil gambar dia menang hadiah. Alright, ambil gambar menang hadiah. Gambar dia menang hadiah, tengah makan, bangun tidur, tengah tidur, semua sama. Gambar dia satu spacing. Alright, gambar dapat hadiah excited. Contoh, alright, gambar dapat air kosong pukul 11.26 pagi. Alright, lagi pula air itu sejuk. Alright, bulan Ramadan. Alright, gambar menceritakan. Alright, buat Thermomix, okey? Keluar-keluar je Thermomix. Hidung kembang, mulut meleleh air liur, gambar menjual. Okey? Baby beli pasta, baby tengok pasta, baby terbeliak, pasta terbeliak. Siapa yang terbeliak? Klien baru yang terbeliak juga. Alright? So kat sini ekspresi muka. Alright, sangat-sangat main peranan. Okey, terima kasih Tuan Adnan. Siapa yang ada soalan seterusnya? Oh, tak ada soalan. Saya nak target someone. Saya nak target Cik Syuhada lah, Cik Nur Syuhada. Okey. Triples. Cik Syuhada, lama tak nampak kat Facebook. Alright, how are you? Alhamdulillah sihat. Alright, Cik Syuhada, kalau you pakai gambar ni, kat mana you nak pakai? Atas tujuan apa you nak pakai? Gambar untuk kita nak tarik perhatian dan mempengaruhi prospek. Yes, I suka ayat ni. Okay, tolong take note dalam buku nota you guys. Gambar atau marketing wajib influence prospek you. Okay, bila dia influence orang, baru senang you nak close. Tak payah, Kak, akak kena beli sekarang Kak, benda ni penting Kak, benda ni last stock ni Kak, Kak tolonglah saya nak order ni, saya nak postage ni, nak selit order tak? Asyik terselit je hari-hari, tak bosan ke? Alright, you influence mereka, biar ada orang yang selitkan diri. Alright, so bagus Cik Syuhada, terima kasih banyak Cik Syuhada. Alright, begitu kepada Cik Syuhada sikit. Alright, Cik Syuhada masih buat grafik ke? Saya takaful. Oh, takaful. Okay, sorry. Ini Syuhada lain dekat Zimbabwe. Terima kasih Cik Syuhada. Alright, saya nak target kepada individu seterusnya. Kita nak target kepada Ibu Ferry. Ibu Ferry, boleh unmute Ibu Ferry? Boleh. Okay, awesome. Ibu Ferry, agak-agak kalau skill fotografi tadi, you nak target kepada siapa? Kepada customer yang sudah berubah dia punya face makan produk yang stem cell tu. Okay, dia nak you nak target ni supaya mereka konsisten membeli dengan you atau membeli secara banyak? Supaya dia punya family, kawan-kawan dia nampak hasil yang memang menakjubkan. Okay, alright. Do you mind Bu Ferry saya bantu? Boleh. Okay, kalau Ibu Ferry nak the result macam tu, gambar tersebut ada background family, anak-anak and various stage umur. Ada yang baby, ada yang kecil, ada yang tengah sekolah, ada yang tengah kerja, ada yang baru kahwin, ada yang tengah dah tua, alright, ada yang tengah terbaring, alright. Nak menampakkan bukti gambar tersebut. Alright. So you kena nampakkan dan copywriting dia kena selari dengan gambar. Sebab kenapa? Ramai usahawan saya tengok dekat social media, gambar lain, gambar pasal produk, cerita pasal percutian. Tak salah, tetapi mana transition, mana jambatan dia, macam mana dia get connected antara percutian dan juga gambar produk. You kena consider benda tu. Alright, tapi kalau nak lagi senang, make sure apa yang you ambil gambar tersebut selari dengan copywriting you, selari dengan content you. Boleh Ibu Ferry? Boleh. Alright, kita bagi tepukan kepada Ibu Ferry.
Okay. Now, boleh tak kalau saya nak bagi bonus kepada Puan Natasha? Okay. Puan Natasha, do you mind to unmute? Okay. Yes, Puan Natasha, silakan. Puan Natasha atau Cik Natasha? Cik Natasha. Cik Natasha, this one you are team kepada Tuan Firdaus Betul. Alright. You dekat gym mana? Dekat Johor ke kat Selangor? Kat Johor. Kat Johor. Kulai, JB? Kota Tinggi. Kota Tinggi. Okey, ni sahabat saya ni Tuan Firdaus. Untuk gym wanita ada 3 branch sekarang. Okey. Cik Natasha, saya nak tanya you. Kalau fotografi tadi, you nak ambil angle mana? Spot mana? Kalau nak buat marketing. Lain sekali. Tak faham. Kalau you ambil gambar, you nak ambil angle mana? Untuk kita buat advertising ke macam mana tu? Terpulang, advertising maybe. Kita nak satu gambar tu untuk kita close untuk attract kita punya klien dan percaya dengan servis kita untuk bagi diorang dapat result yang baik lah. Macam Okey. Gambar dia macam mana angle dia? Ini mungkin membantu. Okey, nak saya bantu? Nak. Okey. Cik Natasha, biasa kan macam you guys punya session kan orang akan datang pada pukul berapa sebab ada coach yang akan monitor kan? Betul. Alright. So waktu contohlah sesi pada pukul 8 malam. So sesi 8 malam tersebut akan ada dia punya the participant lah yang akan join, yang akan datang seorang. So waktu mereka datang ada satu masa tu diorang datang ramai, beratur. Betul? So yang beratur itulah you ambil dari meja kaunter, sesi sudah dibuka. Alright, kami masih menerima lagi 20 orang untuk join Zumba pada setiap Rabu malam. Menampakkan orang tengah beratur panjang. Ramai juga yang join sebenarnya. Walaupun yang ramai tu hanya 5 orang. Right? So, story sells. Right? Bila you, tolong tulis dalam buku nota guys. Kalau you nak klien orang kaya, gambar tu kena gambar orang kaya. Right? Kalau you nak klien tu klien doktor, make sure dalam gambar tu gambar doktor. Right? Kalau you nak klien you ramai, dalam gambar yang menunjukkan orangnya pun ramai. It's actually reflects. You tengah mirroring. Atau nama lain dia karma. Kalau you nak trainer, pakai gambar I. You dapat trainer. Contoh. Okay. So kat sini dapat? Membantu Cik Natasha? Okay, fantastic. Macam Cik Natasha, you guys punya gym dengan Tuan Firdaus ni, gym muslimah. Tunjukkan mana muslimah. Walaupun yang datang tu mostly free hair. Sebab kenapa? Kadang-kadang kita salah faham. Ni gym campur ni sebab tak nampak yang muslimah. Kadang-kadang sebab kenapa? Manusia skeptical. So you kena tunjukkan benda tu. You tunjukkan apa yang orang nak tahu. Jangan tunjukkan apa yang you nak sampaikan sangat. Alright? Barulah nama dia tak shock sendiri. Okay? Dapat? Alright, fantastic. Kita bagi tepukan kepada Cik Natasha dahulu. Awesome. Saya nak bagi bonus kedua. Boleh? Siapa yang nak bonus kedua, type nombor 8 dekat ruangan chat room. Saya nak tengok. Siapa yang nak bonus kedua, type nombor 8 dekat ruangan chat room. Okey. Okey, ramai yang nak bonus kedua. Bagus. Tapi saya masih tak dapat ramai lagi tu. Okey. Siapa yang nak bonus kedua, type nombor 8 dekat ruangan chat room. Okey, ramai. Awesome. So now, guys, I nak you guys, okey. Okey, Cik Jiha bantu-bantu kalau ada yang terkeluar nak masuk balik. Okey, ramai dah kat sini yang nak bonus kedua. Okey. So ambil semula telefon you guys. Okay, ambil semula telefon you guys. I hanya open bonus ni sehingga pukul 12.30 hari sahaja. Bonus ni sebenarnya, I beritahu dulu bonus dia apa. Bonus ni sebenarnya kita nak bagi you e-book. Okay, kita nak bagi you e-book. Okay, sekejap saya share screen saya. You guys nampak my screen ya? Okay, sekejap saya stop sharing dulu. Okay, alright. Sekejap. Saya nak bagi you guys hadiah e-book. Okay, e-book ni is very fresh. Sebelum tu, boleh tak bantu saya untuk bagi tepukan kepada Cik Jiha dahulu?
Alright, Cik Jiha bantu saya untuk hasilkan e-book ini, which is e-book marketing. Okay, this is the e-book sebenarnya. Kita nak bagikan percuma kepada you, yang bantu you untuk execute macam mana nak buat online marketing dan siapa yang perlu buat marketing tersebut. Okay, it's all about staff management, team management. Kan orang cakap, Coach Kimi ni bukan ajar business ke? Yes, e-book ni cover semua. Okay, so I nak you guys faham dekat sini. Syarat untuk dapatkan e-book ni adalah melalui fotografi juga. Caranya adalah you selfie gambar depan laptop. Contoh macam ni. You selfie gambar depan laptop, tengah belajar dan you post di social media. Syaratnya pertama, you selfie. Nombor dua, you post di social media dan you share apa ilmu yang you belajar hari ni. Nombor tiga, you tag my name. Alright, you tag my name sebab kenapa? Kita hanya akan acknowledge you dengan tagging. Okay, kalau you pakai dekat IG, boleh pergi ke Kimi Abdullah Official. Kalau you pergi di Facebook, type Kimi Abdullah, ada FB page Kimi Abdullah di situ, official juga. Alright, boleh tag kami. Cik Jiha bantu saya untuk trace siapa-siapa yang dah tag sama ada dekat story atau dekat post mereka. Kita akan bagi hadiah e-book ini. Cik Jiha akan monitor you guys. Sampai jam 12 saja kita nak offer perkara ini. Selfie depan laptop dan share satu knowledge. Sebab kenapa? Saya nak you guys belajar untuk berkongsi ilmu hari ini. Right? Bulan puasa ni saya tak nak you guys dapat sorang-sorang. At least belajar bersama-sama. That will be great kalau you dapat kongsi dengan baik kepada team you. Sambil-sambil you selfie dan tag my Facebook atau IG. I nak share kepada you guys satu perkara yang you wajib buat untuk fotografi tadi. Cuba untuk selfie dengan team di office, atau kalau you tiada office, dekat Starbucks ke, dekat mana-mana ke, selfie secara berkumpulan dengan team anda dan post di social media company. Apa yang you guys tengah buat adalah sebenarnya nama dia MOM, Marketing of Management. You tengah bagi tahu kepada bakal pekerja you atau bakal agent you di mana inilah environment bekerja dalam syarikat kami. Inilah seronoknya bekerja dengan syarikat kami. Inilah kelebihannya bekerja dengan syarikat kami. Ramai antara kita susah nak dapat agent dan juga pekerja sebab kita tak sampaikan kat luar. Kita tak buat marketing kat luar yang company kita ni company yang best. Right? So from now on, sebab tu I tanya apa tujuan? Apa tujuan? Apa tujuan? Guna pakai MOM sebagai salah satu tujuan you buat content di social media. Boleh? Kalau boleh type nombor 2 dekat ruangan chat room. Kita nak tengok berapa ramai yang boleh. Right? Yes, Puan Nurhaliza, okay, Ibu Ferry, okay, Puan Ziha, Cik T, Puan Linda, Puan Shazli, Mr. Ew, okay. Alright, fantastic. So, Cik Jiha, start tracing them, okay? Tengok siapa-siapa yang dah ni, dah tagging, you jot down, nanti kita akan hantar e-book kepada mereka. Guys, I nak you guys faham, bukan klien yang kawal duit diorang. Sebenarnya you yang kawal duit klien. Kalau offer you bagus, you punya delivery so emotional, alright, klien takkan berkira-kira nak keluarkan duit. Alright, trust me. Sebab kenapa? Most of the time, I manage project hotel, project business, project yang basically harga dia RM10,000. And mereka tak buat keputusan yang lama. Bila I tengok balik, kenapa diorang very easy untuk decide? Sebab pertama, mereka half pregnant. Nombor dua, sebab mereka emosi mendengar apa yang I cuba sampaikan. Dan nombor tiga, alright, story I yang menjual, bukannya technical. Alright, so kat sini please guna pakai instrumen ini untuk menjual produk atau servis anda. Dan I nak you guys faham, caranya adalah, you guys pernah tak tengok gambar dekat konsert AJL, okay, AJL ke atau Gavaganza ke atau mana-mana konsert, alright? Siapa yang pernah tengok konsert dan kalau you perasan dekat bahagian depan audience akan ada orang yang macam ni, yang ramai-ramai, yang ada 2-3 orang akan ajar you guys untuk tepuk. Sebenarnya mereka bukanlah nak ajar sangat you guys pandai tepuk, cumanya mereka nak you tepuk pada waktu-waktu tertentu. Okay, boleh tak unmute you guys? Unmute sekejap semua, unmute.
Alright. Unmute sekejap, buka suara anda. Okay. Boleh tak you guys bagi satu tepukan yang paling perlahan? Okay, kuatkan sikit. Kuatkan lagi. Lagi kuat. Macam itulah cara mana you nak buat marketing. Alright, iaitu you tengah exaggerate, you tengah memperbesar-besarkan offer you. You tengah mengembang-ngembangkan cerita you, masalah orang tu, you punya pleasure offer. Jangan cerita benda-benda biasa. Alright, walaupun produk you biasa. Produk tak main peranan. Yang main peranan adalah macam mana cara you gambarkan. Exaggerate cerita tersebut. Alright, so itu saja daripada saya. Jom kita switch on video, kita ambil gambar jom. Betulkan tudung sekejap. Alright, tarik sikit tudung tu. Okay, adjust sedikit. Okay, mana yang tak pakai lipstick boleh pakai filter. Okay, mana yang pakai telefon, this is my tips. You guys boleh rotate your phone supaya dia nampak full screen sedikit. Okay, mana yang nak on video, please on video. Kita ada lebih kurang 30 page hari ni. Oh, ramai. Okay. So, switch on video, kita ambil gambar dahulu. 1, 2, 3. Alright, sekejap, sabar, senyum dulu. 1. Wah, okey. Puan Asia dapat pun rotate, tak dapat lagi. 1, 2, 3. Sekejap, ada lagi. Sana, okey. 1, 2. Oh, sekejap. Saya terlupa ada seorang ni, anak dara ni. Saya nak pin dia juga. Okey. Nak pin anak dara seorang ni. Okay. Sekejap. Inilah Datin Fazmi kalau you nak tahu. Okay. So, Datin Fazmi ni orang cerita, kenapa dengan Datin Fazmi? Asyik kita pasal Datin Fazmi je. Kalau you guys ada buat training dengan saya, you guys akan selalu nampak the best partner saya ni, Datin Fazmi ni. Okay. Jom, 1, 2, 3. Alright. So, guys, I nak wrap up sedikit boleh? Okay. Sebelum I nak wrap up, I nak contoh daripada someone. Siapa yang volunteer nak saya bantu bisnes dia? Okay. Okay, Mr. Yu. Alright, Mr. Yu. Unmute sekejap. Okay. Okay. Kita wrap up bahagian kita ambil bahagian apa Okay. Bahagian produk. Alright. Sebelum tu, how many product do you have now? I have this one product. Oh, you only have one product? Yeah, other than that, all service. Oh, all service, okay. How many services do you have now? Okay, 2 services. 2 services with 1 product? Yes. All right. Normally, if let's say you meet this one client, it's very new one. Okay, you baru target dia. Okay. You want to offer the product first or maybe the services first? We have to understand the needs of the customer first. Okay. Good one. You understand the niche, and then if let's say I want to use, okay, what kind of service do you offer now? So I'm treating this stroke and bone joint disorder. Okay. If let's say I have this one family members having stroke, so I need the stroke service first. Yes. Then how you want to close me? Okay. Okay. What kind of materials or maybe what kind of marketing yang you nak pakai? Okay. So biasa yang saya pakai kita bagi dia tahu lah, iaitu macam knowledge lah tentang stroke. Okay, dan perubatan yang ada dalam kita punya market lah, apa jenis perubatan yang ada. So dan apakah kelebihan kita yang kita ada. Alright. And then besides that, other things that you can offer? Yeah, and other things that the storytelling, maybe the visual you want to show? Yes. So we have one in the world, very unique techniques. And with all the testimonial that they recover in 30 days. Okay, ada free test ni. Drive test. Okay. So, kat sini, can I help you? Yes. Alright. So listen usahawan-usahawan yang lain. This is something yang maybe you guys boleh guna pakai. Bagus, Mr. Yu, dia fokus pada niche klien tersebut.
Dan the way you want to close the audience, the customer adalah menggunakan pakai dua bentuk teknik. Teknik pertama adalah pleasure, teknik kedua adalah pain point. Alright, tugas you adalah exaggerate either pleasure or pain point. Exaggerate, bagi emosi, tunjuk gambar, you bagi dia test drive, you bagi dia rasa, you bagi dia half pregnant kepada pain point atau pleasure. So guna pakai dua benda ni. Alright, I bagi contoh lebih detail sedikit supaya you guys faham. Misalnya you, I ada masalah tentang ada family members having problem with the strokes. You know what, Kimi? Strokes actually can be solved within 14 days. That is pleasure. How? I show you video, gambar, you can test drive, I bagi like a few massage and so on. That is for pleasure punya idea. What if you gonna pakai pain point? You know what, Kimi? Rata-rata individu yang kena stroke dia akan efek kepada tulang ini, and it getting much more worse kalau you biarkan, sebab dia akan impact cause perubatan yang macam ni. You exaggerate the pain point. Alright? Orang akan takut, tapi kerja you bukanlah nak takut-takutkan sangat. It's an awareness process sebenarnya. Alright? Then you close with your offer, with your value, with you punya harga and so on. Alright? Boleh bisa you? Ya, boleh. Thank you. Awesome. Fantastic. Kita bagi teman bisa you dahulu. Alright. I nak open soalan kepada you guys. Siapa yang nak bertanyakan soalan? I believe mungkin ramai ni simpan soalan ni. Silakan. Ni mulalah soalan dia tiba-tiba koma, pengsan, tiba-tiba puasa kan? Encik Kimi. Alright. Yeah, silakan. I mean, I tak ada soalan, tapi I nak bagi tahu yang about the Mona Lisa punya gambar tu. I nak send, tapi there's no option to send the photo dekat chat room. So yeah, I just nak bagi tahu. Okay. Alright. Tak apa, saya faham. Thank you for informing me. Okay, I cuba search. Sambil-sambil tu I nak dengar soalan daripada you guys. Alright. Okay, come soalan. Kita ada lebih kurang 15 minit sebelum tamat. Saya nak bantu jawab soalan. Sesi soalan ni lah sesi untuk I naikkan personal branding you guys. Mr. Yu, I believe you guys tak kenal Mr. Yu. Tiba-tiba sebabkan soalan, you tahu Mr. Yu siapa, you tahu servis dia apa. Alright? Takkanlah korang tak nak beritahu dekat usahawan dalam ruang ni. Alright? Tak terfikir ke benda ni adalah marketing dan juga personal branding? Alright? Allah, betul juga soalan apa I nak cari. Cuba tengok balik nota tadi. Okay. Sebab kenapa I give you one story lah. Dulu I selalu belajar, I kuat sangat belajar. Alright, macam mana I belajar? I spend 230,000 lebih untuk belajar saja. I jenis yang macam, ada program ni berapa? 20,000. Okay, jom bayar terus. Berapa program ni? 15,000. Okay, bayar terus. Sebab I rasa harga is not issue for me. Sebab kenapa? Yang isu adalah bila I tak ada duit dan jadi isu. Alright? Dan yang I tahu, kalau I tak belajar sekarang, akan datang I lagi susah. So better I belajar sekarang. Dan bila I belajar, I bayar program. Contohlah paling mahal I pernah join program dia 22,000. Right? You know what? I rasa macam mula-mula macam mahal ni program ni. Macam tapi benda ni penting. No, Kimi. No. Ambil kad, swipe, terus belah. No. I dah bayar 22,000 macam berapa hari je belajar 22,000. Faham tak? Janji belajar. So bila I dah belajar, you know what? Ilmu bagus. Tetapi I baru acknowledge apa yang lagi bagus. Yang lagi bagus adalah individu di dalam bilik yang sama. Sebab tak semua orang ada mindset yang sama, ada tujuan yang sama, ada kekayaan yang sama. Yang dalam ni orang-orang yang hebat. Sebab tu orang hebat nak jadi lagi hebat. Orang pandai nak jadi lagi pandai. Mana ada orang ego masuk belajar, betul tak? Right? Mana ada orang yang dah power nak belajar. So dalam bilik ni semua orang-orang somebody yang could help boost your business. Kalau you introduce yourself, marketkan diri you. Right? So now, button unmute ada dekat bucu bawah untuk pengetahuan you guys. Tekan button unmute dan lontarkan soalan. Silakan. Hello, Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Waalaikumsalam Tuan Adnan. Yes, silakan. Tadi actually sebenarnya tak sempat nak kenalkan diri. So nama saya Adnan bin Aladin. Dekat Facebook boleh cari saya Adnan bin Aladin. Saya adalah Chief Manager dekat Kuku International Malaysia Sdn Bhd. Alright, so selamat pagi semua. Apa khabar?
Morning. Selamat pagi. Pagi. Satu permintaan lah sebagai contoh lah, saya nak dia lebih kepada macam untuk idea daripada Coach Kimi So basically mostly dekat dalam ni adalah orang-orang ataupun orang-orang yang hebat, tetapi mereka ada satu persamaan yang mana ada lain orang-orang dan ramai lagi orang-orang yang hebat. So apa pandangan Coach Kimi yang kita nak bagi extra outstanding supaya kita dapat tenggelamkan kita punya pesaing-pesaing lain tadi tu? Okey. Sebenarnya bergantung pada tujuan Tuan Adnan. Alright. Contoh kalau saya normally jumpa orang-orang hebat dan saya tahu saya ada kompetitor dalam tu. Alright. First kali saya takkan bersaing. Sebab kenapa? I akan fokus pada persaingan rather than I fokus pada pendapatan. I datang nak dapatkan sesuatu daripada kelompok tersebut atau bilik tersebut atau individu tersebut. I datang bukan nak bersaing sebab I akan distracted dengan individu yang tidak menghasilkan sesuatu. Itu pertama. Bergantung pada tujuan. Nombor dua, I akan letak apa tau? I akan letak my ego, my brand at very bottom level. Oh, ini I pernah cerita dengan Jiha, dengan my staff. Kadang-kadang I purposely I datang jumpa someone, tuan ajarlah saya nak belajar marketing ni. Kimi, you lah lagi power, you ajar orang. Tak, I sebenarnya biasa, I pun tahu biasa-biasa je. Please lah ajar. I akan tunjukkan I paling bodoh waktu tu. Sebab kenapa? Bila you nak belajar, you nak sesuatu, you kena tunjukkan you paling miskin, you paling tak ada apa-apa. So that orang tu dia bagi betul-betul. Alright, pernah tak you guys tengok orang minta sedekah pakai beg LV? Tolonglah saya nak beli susu anak tapi beg LV. You guys rasa nak apa? Nak bagi sedekah atau nak bagi backhand? Alright, you takkan bagi dan you tak dapat sangat. So kalau you nak minta, buat cara nak minta. Ini my mentor pun ajar. Dia nak pergi deal tau property, dia nak beli satu bangunan punya property. Tuan, dia nak sewa. Tuan, saya urgently, saya betul-betul perlukan bangunan ni sebab saya boleh susun saya punya team selari, saya boleh jimatkan kos sebab kita tengah ada isu pasal kewangan sikit, saya nak cuba kontrol duit keluar. Dia deal untuk 3 tingkat bangunan, pakai slipper sebelah lain. Jam tak pakai. Alright, rambut tu messy sikit. Alright, baju tu renyuk-renyuk, baju-baju biasa. Minta maaf tuan, saya mohon sangat-sangat ni. Saya nak minta bantuan tuan, kalau boleh sewa janganlah 3,500. Kalau boleh sewa 2,800 je. Untuk 3 tingkat. Dapat. Sebab kenapa? Emosi yang tolong bantu. Alright. So, kat sini membantu Tuan Adnan. Ya, membantu. Faham, jelas. Terima kasih. Alright, fantastic. Kita bagi tepuk kepada Tuan Adnan dahulu. Okay, sementara saya nak tunggu individu seterusnya untuk saya bantu naikkan. Terima kasih Tuan Adnan. Okey, Tuan Adnan ni duduk kat Bukit, masih kat Bukit Jelutong ya Tuan? Yep. Masih kat Bukit Jelutong. Dah rumah dah besar kat Bukit Jelutong, takkan nak pindah kan? Kalau pindah mungkin Setia Eco Park lagi besar. Okey. So, Tuan Adnan, ni saya kenal lama lah ni, sahabat lama. Alright. Saya nak kongsikan satu skrin dengan anda sebelum saya bantu tingkatkan lagi brand anda. Ini gambar Mona Lisa. Okey. Kalau you guys nampak dekat ruangan chat dekat skrin, nampak tak Mona Lisa? Asalnya biasa je kalau you tengok. This is Mona Lisa. Tapi yang buatkan dia mahal bila orang edit sedikit. Dah lah tak ada kening. Alright? Orang edit sedikit gambarnya. Letak gambar, letak lollipop, tengah jeli lidah, letak face mask. Okay? Allah Akbar. Mengaruh juga orang edit ni. Okay. So anyway, ini yang membuatkan gambar tersebut lagi menarik. Okay? Marketing you guys kena macam ni. Alright? So, I open soalan seterusnya. Okay, siapa yang nak saya bantu? 1, kalau tak saya sebut nama 1, 2, 3. Alright, tuan-tuan dan puan-puan, kalau siapa yang dah tak nak, it's okay. Saya mengundurkan diri. Okay, saya nak berterima kasih kepada you guys kerana hadir pada sesi marketing training. I do really appreciate. Puasa-puasa pun gigih nak belajar. I really salute and semoga ilmu hari ini, pertama, my expectation, you faham dan dia bermanfaat untuk bisnes you kalau you apply. Nombor 2, you faham dan you share kepada anak team you, kepada staff you supaya mereka boleh generate more sales kepada you.
Okay, my name is Kimi Abdullah, Business Management Consultant. Thank you so much kepada Cik Jia Jiha, kepada Datin Fazmi, kepada ahli-ahli BNI, kepada rakan-rakan Facebook saya dan juga kenalan-kenalan saya, dan juga paling tak lupa kepada student-student saya. Thank you so much. Kita akan datang. Selamat berbuka. Awal tak wish tu? Okay. So, alright, see you again. Siapa yang nak stay tanya soalan, saya masih open, tak ada masalah. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih banyak. Thank you. Alright, sama-sama. Thank you guys. Terima Thank kasih you. Cik Kimi. Welcome. Siapa yang ada soalan boleh tanyakan, tak ada masalah. Tuan Jo? Cik Jo kita ni ada kat mana tu? Dekat kedai office. Oh dekat Setia Alam. Ya. Alright. Nak jumpa? Boleh, bila nak jumpa. I lepas ni ada one to one dengan Puan Zulaika. Lepas tu available. Kalau nak jumpa. Puan Shazlin pun dekat-dekat sini. Mana tahu Puan Shazlin ada nak hantar apa-apa menu ke? Tuan Kimi dekat mana? Saya dekat sebelah Setia City Mall, Sun Surya Forum. Oh, okey. Dekat juga. Dekat situ. Nak pergi tak dapat lagi. Cik Jo dekat Tuan Johari dekat pun Tuan Johari pun dekat Setia Alam kan. Hari tu Betul. one-to-one dengan Syuhada. Dia cakap dia ada working something out dengan Tuan Johari kan. Puan So dia kata Shazlin. ya. Dulu saya pernah buat kursus return untuk grup Thermomix. Oh ya ke? Yes. Mungkin dengan tim lain kot. Tim lain. Itulah interesting. Oh, kursus tu macam mana nanti kita bantukan lah. Okey, boleh. Cik Kimi. Okey. Ya saya. Saya tak buka video, sorry Tak apa. Manusia okey tak tu? Okey, Alhamdulillah. Tapi tak ready sangat kan. Macam ni, saya memang pitching untuk dapatkan travel agency. So, one, saya dapat macam contohlah, saya dapat yang big travel agency. Contoh macam Emirates ke Oasis. Yang saya memang stranger walaupun dibawa oleh kita punya artis. Tapi apa agaknya approach yang saya nak kena cakap ya untuk saya kata saya nak buatkan dia punya lekong ke gift set dia. Saya nak highlightkan saya punya factory tu, saya punya jahitan kita tu. Macam mana saya nak attract dia supaya dia nampak kita ni macam profesional, yang kita ni memang dah buat banyak lah perkara-perkara yang macam produk-produk muslimah tu. Alright. So good questions Puan Ruzia. Saya nak tanyalah, ada seorang anak dara tu, dia sibuk ke? Saya saja nak ketengahkan dia sedikit. Okay, Datin Fazmi, do you mind untuk maybe you have something to answer this? I ada jawapan I tapi nak dengar daripada Datin Fazmi dulu. Silakan Datin. Macam mana nak ni Puan Ruzia nak approach stranger? Ya, stranger, very stranger tapi big company. Okay, number one, of course you need to build relationship dulu, betul tak Puan Ruzia? Betul. Kita dah ada relationship melalui RP. Kita ni mula-mula kita stranger tu, kita tak kenal. So we need to be known, betul? Ya. So kita kenalah make known to stranger tu sampai kita tak jadi stranger lah. Maksudnya kita kena berkawan dengan dia. But kita pertama kali jumpa and that masa tu sahajalah peluang untuk kita close. Oh tak. Janganlah jadikan this the one and only. That's the relationship is all about. Takkanlah first day jumpa lepas tu okay bye-bye. Nah, saya punya telekong lepas tu. Bukan bye-bye. I nak close on that day juga. Gelojo. That's why when the closing time tu, jangan jadikan that's the only time for you to do close. Sebelum tu kena ada building of trust and relationship tu dulu. We kena fact finding, kena jumpa dia faham apa yang dia perlukan, macam mana kita nak collaborate. Janganlah hari tu jumpa hari tu terus nak close, memang tak lah. Gelojo. Betul tak? Ya. So you need sometime pergi jumpa, pergi networking. Network, we understand each other.
apa yang diperlukan, how we can work together, win-win. So all those things akan menyebabkan dia rasa, oh kita ni boleh nak bekerjasama. Kalau ketua tanah ni telekong saya, nah ambil jual beli. Memang Kak Rizia, oi. Okey. Apa orang kata, kena belajar manis-manis dulu. Okay, maybe Puan Ruzia, okay, kalau macam yang Datin Fazmi kata tadi, build relationships and yes, takes time. Okay, sebelum tu, terima kasih Datin Fazmi, ad hoc je. Datin Fazmi saya selalu macam tu, tiba-tiba saya panggil dia. Okay, so tembak-tembak orang. okay, so thank you so much Datin. Alright, so Puan Ruzia, kalau Puan Ruzia ingat tadi, saya ada cakap tentang half pregnant. Yep. Right? You kena buat klien suka sama ada pertama suka diri you atau nombor dua suka produk atau business you. But sebelum tu kita set dia punya atmosphere sekejap. Bila you nak deal business yang nilai dia puluh ribu, ratus ribu, juta, dia takkan ambil masa yang sekejap. Dia needs a few times. Alright, saya kalau buat macam Cik Jiha experience lah, saya dapat satu job, kita ada buat interior sikit dekat Damansara Perdana. Dia punya job tak sampai 100,000 pun. Alright, tapi dia punya proses dah minggu kedua. Alright, it takes time walaupun hari-hari communicate. Alright, sebab nak meet the purpose and niche. Alright, cuma I nak just faham kalau lagi besar value tersebut, alright, the numbers tersebut, sebenarnya I nak just faham dia memang tak ambil masa. Trust don't takes time. Alright, mana ada buku nota tolong tulis, trust don't takes time, trust takes process. Alright, kalau proses tu klien masih tak boleh nak go through proses kedua, ketiga, keempat, kelima dia stop, tak boleh nak habiskan sampai ke-8. Dia akan ambil lagi masa lama. Right, so you kena make sure the process ni smooth. Right, so then baru trust don't takes time, trust takes process. Alright, itu pertama yang nak just faham. Nombor dua adalah macam mana you nak buat mereka half pregnant. Okay, macam Puan Ruzia ada telekung dan you nak jual dalam bulk quantity, betul Puan Ruzia? Ya, betul. Alright, you guna pakai 3 rules tadi. Pertama, nampak tak? Dah buat puasa. Saya tengok sebenarnya air badak ni pun sedap je. Dah lah air badak, tak ada kaitan kan. Tapi macam sedap puasa ni. Alright. Pertama sekali, okay, Puan Ruzia kena jual diri dahulu. Alright. You kena jual profile you. Puan Ruzia ni orangnya bukan biasa-biasa. Dia luar biasa orangnya. Alright. Tapi tak siapa tahu Puan Ruzia ni luar biasa. Ada business, ada connection dekat Saudi Arabia. Business sudah 40 tahun lebih and so on. You are extraordinary tapi orang tak tahu. Jual diri you dulu. Alright. Kena cerita Kena cerita. Alright. Dia nampak macam show off lah. Alright. Tapi you kena tahu show off ni dia kadang-kadang dia main dengan mimik muka, kadang main dengan intonasi. Saya bukan apa, saya dah sebenarnya 40 tahun dah dalam bisnes ni. Itu nama dia backhand. Alright. So you kena pilih reaksi yang terbaik. Itulah saya malu saya nak cakap sebenarnya. Saya tak adalah baru tapi tak adalah lama, lebih kurang dah 40 tahun. Macam tiba kan. Alright. Janganlah miau, alright. You ada adab you. Okay, you ada adab you. Alright. So pertama you jual diri you. Nombor dua, you jual klien you. Saya sebenarnya kami dah bantu Andalusia, kita dah bantu Darada. You sebut nama-nama klien you. Dengan Andalusia sebenarnya kita supply 100,000 unit telekung pada setiap musim haji. Kalau macam untuk tourism, kalau macam yang untuk umrah, untuk umrah ni biasa kalau untuk umrah kita set minimum requirement adalah 10,000 unit. Kenapa you nak kena mention 10,000 unit? Sebenarnya you tengah set the milestone supaya kalau dia nak deal dengan you minimum 10,000 unit. Tetapi you bagi tahu dia secara unconscious. You masukkan dalam storytelling. Alright. Okay. Lagi siapa klien you? Alah, tapi kadang-kadang ada je klien nak custom made. Macam itu hari Tan Sri ni, dia nak custom made, dia punya ihram tu dia nak lilit 2 kali kat leher. So kita boleh buat. Cumanya tak sah lah umrah contoh. Okay, so I don't know lah macam mana you nak goreng tetapi you sebut high individual.
Alright, HNI, high net worth individual, sorry, HNI. So, nombor 3, you jual result and so on. Ini puan, nampak tak gambar Andalusia ni? Diorang semua pakai barang saya lah ni. Contoh, ini waktu diorang tengah punggah daripada lori kita. Kita tengah hantar kat HQ Andalusia. Ada gambar-gambar tersebut. Itu semua proses trust. Okay? Atau nama lain dia, selain gambar, you bawa real product ke tempat dia. Macam ni lah kain saya. Cuba pakai. Tiba-tiba daripada cik jadi hajar. Terus pergi hajar. Alright. So kat sini that is a few process lah. But yet you still kena build relationship dengan klien you. Pertama, kenapa? I nak you guys semua faham. Pertama sekali adalah sebab sambil dia minta you propose pada dia lah, contohlah Andalusia minta you offer pada dia, propose pada dia. Andalusia tak akan cenderung kepada satu pihak atau company besar, dia akan pergi kepada banyak pihak. Kita nak tengok mana yang kualiti terbaik, harga terbaik, customer service terbaik. That is their requirement. Kalau you tak build relationship dari first day, angkat telefon pun dah kerek, tak payahlah. Angkat telefon pun tak bagi greetings, pun tak nak lah. Orang akan particular tau bab tu. Okay? So, dia akan perhati hari pertama dia offer you, dia request proposal sampailah dia close. Alright, in fact, dia tengok sampai bila-bila sebab dia nak membeli secara berulang-ulang. Alright? So, you kena jaga relationship dari first you entertain the client sampailah you close deal dan sampailah dia habis. In fact, you dah habis bayar dah, you dah hantar dah, build relationship. Hantar someone, appoint someone. Okay, ni extra bonus for you guys. Okay. Kita akan macam ni, myself I akan hantar my CRM, customer relationship manager kita untuk jaga relationship dengan klien tersebut. Sebab kita berpandukan 3 stage of relationship. Pertama, get the relationship atau build relationship. Nombor 2, sustain relationship. Right? Tolong tahu guys. 1, build relationship. Nombor 2, sustain relationship. Nombor 3, grow relationship. Alright. Kalau you dapat sustain relationship, kalau you dapat build relationship, you mungkin dapat job tu. Kalau you sustain relationship, you boleh dapat secara berterusan atau konsisten. Tapi kalau you grow relationship, kat sinilah you dapat second tier, third tier, fourth tier. Alright. So guna pakai 3 konsep ni. Okay. Kadang-kadang produk kita sikit je. Contohlah macam kuku. Kuku ada banyak produk. Tapi kalau orang tu dah beli semua, contohlah ada berapa produk Tuan Adan? 8, 12? Cut relationship, sustain. Total. Total produk kuku ada berapa? 12. 12. Okay, 12 produk tu contohlah Tuan Johari dah beli 12. You nak offer lagi, tapi dah tak ada produk. So guna pakai kenalan Tuan Johari untuk getting the sales. Mengalir je sales tu. Okay. So itu adalah caranya lah contohnya. Membantu Puan Ruzia? Ni sangat-sangat membantu Cik Kimi. Benda tu semua ada, cuma tak praktis je. Iyalah. Dah 40 tahun dah buat bisnes. Takkan tak ada? Ada. Je, kan? Okay. Puan Ruzia. Alhamdulillah. Puan Ruzia ni sebenarnya bagus tau. Sebab waktu saya mentoring Puan Ruzia ni, dia ada complete set. Alright, sebab dia ada banyak sangat tu, dia jadi macam mana nak kena jalan dulu. Lama-lama diam. Lama-lama diam. Ya, saya. Train, dia suggest train marketing people. Marketing or salesman yang pergi lobby, pergi build relationship. Ada orang-orang yang good at that. Dia ada skill dia yang boleh maintain or manage that relationship. Okay. Mana kita kena hire orang macam ni lah kan? Ya. Kalau hire saya. Bayar gaji. Kak Ruzia, bayar gaji marketer 10,000, dapat sales 100,000, berbalik. Okay. Boleh sangat. Ada tak marketer tu? Nak trainer tu Datin Fazmi ada. Tu tengah cakap unconsciously lah tu sebenarnya. Kalau saya adalah. Ada, kena cari. Ada. Nanti I believe sebenarnya kita ada tahu dalam BNI kita ada access pada tu. Cuma kita tak perasan je sebenarnya.
Okey. Alright. So membantu Puan Ruzia? Sangat-sangat bantu Cik Gemi. Nampak cerah mata saya. Awesome. Alhamdulillah. Terima kasih Puan Ruzia. Alright. So kita nak open lagi. Okay, Mr. Yu. Okay, Moxis MP Green Gel. Okay. Meregakan gejala kelelahan, sesak nafas, sakit dada, sakit sendi, sakit tekak atau batuk seperti mana yang juga dialami oleh gejala. Okay, COVID. Mr. Yu, 23 tahun. Oh, 23 tahun dah Yu. Alright. Ini pun dah ni more than expert ni. Okay. So let me help you. Maybe you can use this agenda. Okay, agenda dia adalah contohlah you buat kempen raya. Okay. Sebenarnya kalau you guys perasan, tajuk kita training ni adalah taktik marketing raya. Perasan tak sebenarnya? Ya. Right? Sebenarnya kita nak share 20 taktik marketing raya, tapi sebenarnya kita lebih 20. Sebab malam tadi, petang semalam, I tengok, banyak lagi ni boleh bagi. I edit lagi slideshow tu, lebih sikit. Okay, untuk you, macam mana I nak bantu you apply for raya punya mood. Okay, maybe you can do like ads atau maybe on social media you, atau maybe you can offer call atau you punya feature presentation on how to drive balik kampung dengan selesa. Tak sakit pinggang, tak sakit, tak lenguh kaki. Alright? Then you can offer the gel. This gel only focus for raya. Bukannya stroke, bukan yang so on. Only this product. We have promotion for raya, especially who drive car balik Kelantan atau balik Johor atau balik Alustar contoh. Just fokus gel je bulan ni. Jangan cerita benda lain. Dia fit dia punya festival. Sebab kenapa? Pertama, you dapat jimat awareness punya budget. Sebab orang dah aware kita nak raya. Alright? You tinggal close sahaja. Itu kelebihan dia. Tapi kalau you offer 2 bulan lepas, you might spend sedikit budget untuk awareness. Okay. Alright. Saya patut target suri rumah tangga tak? Pasal kebanyakan daripada kita punya client dia suri rumah tangga. So kalau lelaki susah sikit nak beli. Betul. Alright. Trust me, lelaki dia tak, sorry to say lah, for men dia kalau dia fikir satu, rokok boleh buatkan dia stay. Atau nombor 2, dia akan cakap apa tahu? Oh, I have this energy drink. Oh, I have this I believe diorang tak makan supplement lah, but they have alternative. But then if you target, you are not targeting the cats, you are targeting the cat owner. Alright? You targeting the wife sebenarnya. Apa saya belikan untuk husband. Alright? Then those storytelling, those photos you kena buat ke arah that lady, that wife. Okay? Right? Fantastic. Thank you. Welcome. Alright guys, so we exceed 12, kita dah 2 jam 5 minit bersama dalam sesi hari ini. Thank you so much kepada you guys. I believe you guys ada idea ada agenda tertentu, and saya pun nak sambung meeting dengan usahawan lain. Okay, Tuan Jo, kalau Tuan Jo ada sampai petang, insyaAllah saya singgah sekejap nanti. Nanti kita akan communicate lah through phone call. Okay, alright. Okay. So again, thank you so much semua. Assalamualaikum. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Nice to meet everyone. Bye. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. G pula.